Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kitanya Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Kita ni masuk bab baru, bab jenayah. Dia bukan bab hudud. Bab jenayah ni bukan bab hudud. Bab suku. Jenayah dan diat. Okay, definisi jenayah. Jenayah. Rujuk at-ta'rifat oleh Al-Jurjani. Materi jenayah. Lihat Lisanul Arab, Ibn Abidin, Al-Bughni dan Mawsu'ah Fiqhiyah. Ni kita rujukkan dalam bab istilah ni lah. Okay, jenayah ni. Menurut pengertian bahasa adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang bererti dosa, kesalahan dan kejahatan. Jadi jinayah ni, jinayat ni. Ada alif ta tu. Maftuhah tu menyebabkan ia jadi jamak lah. Jinayah menurut syar'an. Setiap tindakan kejahatan baik terhadap jiwa, raga ataupun harta benda tanpa alasan yang benar adalah haram. Banyak sekali dalil yang menerangkan hal ini. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian sebagaimana keharaman hari kalian ini di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Hadis sahih, hadis Muslim. Kutipah hadis riwayat Jabir yang sangat panjang mengenai hadis wada. Masa waktu haji ni, hari ini tu hari haji lah. Boleh haji, lepas tu negeri kalian ni Mekah lah. Maksudnya tanah haram. Jadi semua tu mulia dek. Harta benda, darah dan harta benda tu dimuliakan seperti mana mulianya hari mulia, bulan mulia dan negeri mulia tu Mekah ni. Okey, hukum positif jenayah ni. Hukum bagi jenayah, bagi tindak pidana kejahatan berbeza-beza sesuai jenis pelanggaran jenayah tersebut lah. Ada yang berupa qisas, ada yang berupa urus, yang membayar ganti rugi, ada yang mengikut keputusan pengadilan atau jaminan sesuai tuntutan keadaan yang ada. Sebahagian dari tindakan hukuman terhadap kejahatan ni boleh menyebabkan kafarah atau terhalang dari mendapatkan warisan dan yang lainnya, sebagaimana akan diterangkan mendatang. Okay, jenis-jenisnya. Kalangan ulama fiqh membahagikan tindakan kejahatan menjadi 3 macam. Pertama, kejahatan terhadap jiwa pembunuh. Kejahatan terhadap jiwa, yakni pembunuhan. Yang kedua, kejahatan selain pembunuhan, iaitu tindakan melukai dapat mengancam jiwa. Yang ketiga, kejahatan terhadap sesuatu yang dari satu sisi dapat dinamakan jiwa, dari satu sisi lain tidak dapat dinamakan sebagai jiwa, seperti tindakan kejahatan terhadap janin. Berikut ini kami paparkan penjelasan detail mengenai jenis-jenis jenayat dan masalah-masalah penting yang terkait dengannya. Okey, bab tindak pidana kejahatan terhadap jiwa yang pembunuhan. Okey, definisi pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan seseorang melenyapkan nyawa atau lenyapnya jiwa seseorang akibat perbuatan orang lain. Rujuk Fathul Qadir, jilid 4 muka 1 atau 44. Okey, jenis-jenis pembunuhan. Jumhur ulama membahagikan tindakan pidana kejahatan terhadap jiwa berdasarkan ada tidaknya unsur kesengajaan di dalamnya menjadi 3, iaitu pembunuhan disengajakan, pembunuhan mirip disengajakan dan pembunuhan tidak disengajakan. Menurut ulama mazhab Hanafi menambahkan 2 macam lagi, iaitu pembunuhan yang dihukumi seperti hukum pembunuhan kerana kesalahan dan pembunuhan kerana sebab. Akan tetapi keduanya dimasukkan dalam 3 kategori pembunuhan yang disepakati majoriti ulama. Ataupun Imam Malik tidak memasukkan pembunuhan yang menyerupai kesengajaan ke dalam kategori pembunuhan. Hal ini akan dibahaskan pada tempatnya nanti. Okey, pertama pembunuhan disengajakan. Rujuk Ibn Abidin, Bada' As-Sana'i, Qawanin Al-Fiqhiyah, Radatul Talibin, Al-Mughni, Kasyaful Qina' dan Tashri' Al-Jina'iyah. Pembunuhan disengajakan, definisinya. Pembunuhan disengajakan menurut definisi ulama adalah memukul dengan benda tajam atau benda tidak tajam, tetapi diyakini boleh menghilangkan nyawa. Definisi benda tajam sendiri adalah sesuatu yang boleh memotong dan menembus dalam badan seperti pisau, pedang dan sejenisnya. Sedangkan definisi benda tidak tajam adalah sesuatu yang menurut asumsi umum, kebiasaan umum,
boleh menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya nyawa seperti ketika digunakan seperti batu besar atau kayu besar. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai berikut. Kesengajaan memukul korban di bahagian tubuh manapun dengan menggunakan sesuatu yang boleh memotong atau menembus bahagian tubuh tersebut seperti pedang, kayu runcing, al-litah dan api. Al-litah ni potongan kulit bambu, misalnya kayu runcing kau telah buluh dah, dan api dah. Sedangkan pembunuhan dengan benda berat seperti batu tidak termasuk pembunuhan disengajakan menurut pendapat mereka, iaitu mazhab Hanafi dah. Profesor Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan disengajakan sebagai perbuatan yang boleh menghilangkan nyawa korban diiringi dengan niat membunuh korban. Itu tafsiran definisi oleh Profesor Abdul Qadir Audah dalam kitab tafsir Tashri' al-Jina'i lah. Okay, B. Hukum pembunuhan disengajakan tanpa ada alasan yang benar. Membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan termasuk di antara dosa-dosa besar dan tindak pidana kejahatan yang paling tinggi. Dalil yang menunjukkan keharaman tindak pidana kejahatan ini berasal dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Surah Isra' surah ke-17 ayat 33. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Dan tidak patut bagi seorang beriman membunuh seorang beriman yang lain kecuali kerana tersalah yang tidak sengaja. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 92. Firman Allah Ta'ala lagi, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 93. Firman Allah Ta'ala, min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh kerana itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana dia berbuat kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 32. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan cara yang batil yang tidak benar, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke neraka Jahannam. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 29 hingga 30. Yang kedua, dalil dari hadis. Hadis riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW bersabda, لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah untuk ditumpahkan kecuali kerana salah satu dari tiga hal. Seorang yang telah menikah lalu ia berzina, jiwa dengan jiwa yang kisas dalam pembunuhan, dan orang yang meninggalkan agamanya dan berpisah dari jemaah kaum muslimin. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 larangan yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, asyirku billah was-sihru wal qatl nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Menyekutukan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dasar kebenaran. Ada sahih hadis Bukhari Muslim. Ada lagi tak? Ya, sekat 3 je. Sekat 3 nak. Yang ketiga nak. Dalil dari hadis ketiga. Hadis riwayat Ibn Mas'ud ia berkata Rasulullah SAW bersabda,
Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima'. Perkara pertama yang diadili di antara manusia adalah mengenai darah, yakni pembunuhan. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Yang keempat, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As bahawa Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Sesungguhnya kebinasaan dunia lebih remeh bagi Allah daripada tindakan pembunuhan atas seorang muslim. Hadis sahih hadis Tirmizi dan Nasa'i. Yang kelima, hadis panjang dari Jabir bin Abdullah mengenai praktik haji Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan bahawa beliau bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram ka hurmat yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wasatalqawna rabbakum wa yas'alukum 'an a'malikum. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana keharaman hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, dan kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian. Maka dia akan menanyakan kalian ihwal amal perbuatan kalian. Hadis sahih hadis Muslim. Dalil ketiga, dalil haramnya bunuh apa ni? Dalil ijma'. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai keharaman pembunuhan disengajakan tanpa ada alasan yang benar. Dan pelakunya berhak dihukum mati sebagai hukuman had. Apabila pelaku menganggap halal perbuatan tersebut, maka ia telah kafir dan berhak diseksa neraka di akhirat kelak. Maratibul ijma'. Okey, yang ketiga, pertaubatan pelaku pembunuhan disengajakan. Dia bunuh sengaja atau dia taubat kan kira. Rujuk syara' al-khitab, asya' al-jumal, takmilah al-maju' al-mughniyah. Allah Ta'ala firman, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surah An-Nisa surah 4 ayat 93. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin 'asa Allah an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa boleh saja diampuni Allah kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau seorang mukmin yang membunuh orang mukmin lainnya dengan secara sengaja. Hadis ini sahih melalui berbagai jalur, hadis Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad. Berdasarkan dalil di atas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahawa taubat pembunuh yang melakukan pembunuhan disengajakan tidak akan terima. Hal ini didasarkan pada dua hal. Pertama, ayat di atas termasuk ayat yang diturunkan pada masa terakhir, pada fasa terakhir wahyu, dan hukumnya tidak dinasahkan, dihapuskan oleh ayat lain. Kedua, lafaz ayat di atas berbentuk berita, dan bentuk berita tidak boleh dinasakh kerana berita dari Allah pasti benar adanya. Sedangkan majoriti ulama berpendapat bahawa taubat pembunuh masih boleh terima kerana mazhab Ahlussunnah meyakini bahawa urusan pelaku dosa besar selain syirik sepenuhnya diserahkan pada Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki, dia boleh saja menerima taubat seorang orang itu atau menyiksanya. Hal ini juga didasarkan pada keyakinan Ahlussunnah bahawa orang yang dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sekecil apapun, ia masih memiliki kesempatan dan peluang untuk keluar dari neraka. Mereka juga berkeyakinan bahawa rahmat Allah mencakupi secara universal terhadap segala sesuatu. Banyak sekali dalil menegaskan hal itu. Antara lain firman Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa surah 4 ayat 116. Allah Ta'ala juga berfirman, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Az-Zumar ayat surah ke-39 ayat 53. Ayat ini mencakupi dosa syirik. Jika manusia mahu bertaubat dari dosa syirik, maka Allah akan menerima taubatnya lagi. Padahal dosa syirik itu lebih berat daripada dosa pembunuhan. Dia kata gitu. Banyak pula hadis yang menerangkan bahawa pintu taubat senantiasa terbuka sampailah matahari terbit dari arah barat. Hal itu bersifat umum, mencakupi dosa pembunuhan maupun yang lainnya. Pendapat jumhur ulama ini juga dikuatkan dengan sebuah hadis bahawasanya ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, yang kemudian ia menggenapnya menjadi 100 orang dengan membunuh seorang ahli ibadah yang berkata kepadanya, tidak ada taubat bagimu.
Kemudian ia menceritakan hal tersebut kepada seorang ulama dan bertanya kepadanya. Ulama tersebut berkata kepadanya, tidak ada yang boleh menghalangimu antara dirimu dengan taubatmu. Hanya sahaja keluarlah dari dosa yang buruk itu. Keluarlah dari dosa yang buruk itu ke dosa yang baik dan sembahlah Allah di dosa yang baik itu. Ketika malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkan orang tersebut, Allah Ta'ala mengutuskan seorang malaikat kepada mereka. Malaikat itu berkata, ukurlah selisih jarak antara dua dosa tersebut. Desa manakah yang lebih dekat dengannya, maka jadilah ia sebagai penduduknya. Ternyata setelah diukur, lelaki tersebut lebih dekat dengan desa yang baik, dengan selisih 1 jengkal saja. Maka para malaikat pun menempatkannya sebagai penduduk desa yang baik tersebut. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Terkait dengan ayat di atas yang dijadikan dalil oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk menolak taubat pembunuh, ayat ini boleh difahami bahawa orang tersebut tidak mahu bertaubat atau yang menunjukkan bahawa neraka Jahannam merupakan balasan yang setimpal dengannya, baginya. Jika Allah Ta'ala mendaki, maka dia akan memberikan maaf dan tanpa adanya dalil berbentuk berita khabar yang tidak boleh dinasakh, dihapuskan. Kami berpendapat bahawa dalil berbentuk berita masih mungkin dikhususkan dan ditakwil sesuai dengan dalil-dalil yang lain pula. Begitu juga hadis riwayat Abu Darda. Hadis ini boleh diarahkan kepada orang yang menganggap halal perbuatan pembunuhan tersebut. Atau hadis tersebut dimasukkan sebagai pengekan dan pemberatan hukuman bagi pembunuh. Apakah pembunuhan dengan benda berat termasuk pembunuhan yang disengajakan yang mengharuskan dilaksanakan qisas? Para ulama sepakat bahawa membunuh dengan benda tajam, yakni benda yang boleh memutuskan atau menembus ke dalam badan seperti pisau, pedang dan sejenisnya, termasuk pembunuhan yang disengajakan yang memastikan pelakunya untuk diqisas. Sedangkan dalam kes pembunuhan yang menggunakan benda berat seperti batu, martil, palu dan sejenisnya, menurut ulama terbahagi dalam dua pendapat. Uji Ibn Abidin, Bada'is Sana'i, Al-Kafi, Al-Umu, Nihatul Muhtash, Al-Mughni dan Al-Insaf. Pertama, setiap benda yang menurut asumsi kebiasaan umum boleh menyebabkan hilangnya nyawa ketika digunakan, maka boleh disebut dengan pembunuhan disengajakan. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan dua murid Abu Hanifah, An-Nakhai, Az-Zuhri, Ibn Sirin, Ishaq bin Rahawayh dan lainnya. Mereka berhujah dengan dalil berikut. Keumuman firman Allah Ta'ala, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan pada walinya. Tapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Surah Isra, surah ke-17 ayat 33. Para ulama tersebut berpendapat yang dimaksud di sini adalah kes pembunuhan dengan cara menganiaya. Yang kedua, keumuman firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajib ke atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 178. Dalil yang ketiga, hadis riwayat Anas bahawasanya ada seorang lelaki Yahudi yang membunuh seorang budak wanita di atas keldai betinanya dengan batu. Maka Rasulullah SAW pun menghukum mati lelaki itu di antara dua batu juga. Diriwayatkan darinya diriwayat kedua pada benda berat yang tidak dianggap pembunuhan dengan sengaja. Tapi kena bunuh juga lah. Dua batu. Yang keempat, mereka berpendapat bahawa benda besar secara umum boleh menyebabkan seorang terbunuh, sehingga keadaannya menyerupai benda tajam juga. Yang pentingnya boleh membunuhnya. Okey, pendapat kedua, seorang yang dibunuh dengan benda berat tidak disebut pembunuhan dengan sengaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Kedua, lepas tu yang dianut pula oleh Al-Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, Atha' Tawus dan masih banyak lagi. Dalam hal ini mereka berhujah dengan dalil berikut. Hadis Nabi SAW, Ala inna fi qatili 'amdil khata' qatilus sawti wal 'asa wal hajari mi'atun minal ibil. Ketahuilah sungguhnya benda untuk pembunuhan sengaja, tersalah, terbunuh kerana hukuman cambuk, tongkat adalah 100 ekor unta. Mereka mengatakan pembunuhan menggunakan batu di sini disebut dengan istilah amadul khata', yang sengaja tersalah. Amadul khata', sengaja tersalah, dan kes pembunuhan tersebut hanya diwajibkan diat, bukanlah qisas lagi. Dia kata gitulah. Hadis ni. Hadis Hasan riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Jarud, Al-Bahaqi, At-Tahawi dan yang lain ujungnya kepada Uqbah bin Aus
iaitu menyerupai status hadis hasan. Okey, yang kedua ada. Mereka berpendapat kesengajaan tidak mungkin boleh dibenarkan dengan dirinya sendiri, melainkan mesti dibatasi dengan asumsi tentang kesengajaan tersebut. Dalam kes ini tidak boleh dikategorikan sebagai pembunuhan secara umum kerana adanya pembunuhan sengaja yang tidak dilakukan dengan model tersebut dalam kes luka ringan. Sehingga pembunuhan ini mesti dibatasi dengan adanya luka-luka. Ini pendapat yang kedua lah. Okey, pendapat yang kuat. Aku yakni Abu Malik katakan pendapat yang kuat dalam perbezaan ini adalah pendapat jumhur ulama, mengingatkan hujah dan dalil yang digunakan memiliki kejelasan makna tuju. Terkait dengan hadis yang digunakan sebagai dalil oleh kelompok kedua, jika memang dalam redaksinya yang benar-benar terdapat kata batu, tersebut dalam riwayat yang sahih dari Ibn Mas'ud bahawa pembunuhan syibhul amd mirip disengaja adalah batu dan tongkat. Hadis Abdul Razak dari jalur dua riwayat yang saling menguatkannya. Ini hadis lain pula lah. Kalaulah betul ada istilah batu di situ dalam hadis tersebut, maka ia boleh diinterpretasikan sebagai benda berat berskala kecil. Benda berat tapi batu kecil. Yang menurut kebiasaan umumnya tidak akan cukup mampu menghilangkan nyawa seorang. Sebab kata batu di situ disebut sejajar dengan penyebutan tongkat dan cambuk. Tongkat kecil kau. Tongkat yang kita kata sekali 2-3 kali kata tak mati lagi dah. Cambuk rotai kau sekali asahnya tak mati. Adapun kepastian pemukulan benda yang berat dengan luka maka perlu dikaji ulang dah. Kalau benda tu batu besar kena tusah dan mati, tidak mungkin tak sengaja lagi. Dengan bukti apabila seorang dibunuh dengan dibakar. Jadi bunuh bakar kita kata dia kata sengaja dia sebenarnya. Jadi yang pentingnya benda tu logiknya. Benda tu kalau sekali 2-3 kali kata tak mati ikut logik, tapi orang ni mati dengan kata sikit pun. Maka dikira hukum bunuh sengaja lah. Tapi kalau benda tu terkira tak sengaja lah dah. Pembunuhan tidak dengan sengaja lah. Kalau benda tu logik tidak mati dah. Kata 2-3 payuh lah 10 kali kata orang mati logiknya, tiba-tiba je kata sekali 2 kali mati dah. Maka benda tu kira tidak sengaja dah. Tapi kalau pedal tak boleh lah ada pedal atau benda tu besar dah. Benda tu yang logik ni, benda yang sekali kata pun mati dah, maka tu sengaja lah dah. Hukuman pembunuhan disengaja. Hukuman pembunuhan disengajakan. Kalangan ulama sepakat bahawa hukuman pembunuhan yang disengajakan adalah qisas, hukum bunuh balah lah dah. Berdasarkan dalil berikut firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 148. Jadi hukuman qisas ni dalam hukuman jinayah. Dan ia bukan hukuman had. Hukuman had ni suku pula dah. Hukuman had ni hukuman yang Allah tentukan. Yang tidak melibatkan orang dengan orang lah. Hukuman ditentukan mesti ada standard tertentu lah. Hukum qisas ni ialah hukuman jinayah dan ia adalah hukuman balas. Bunuh balas kau dah. Yang kedua firman Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang berakal, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 179. Firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Kami telah menetapkan bagi mereka dalamnya yang Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 45. Hadis Nabi SAW, man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nazarin imma ayyuda aw yuqad. Barang siapa yang keluarganya dibunuh, maka ia boleh memilih antara dua pilihan, diberikan diat atau pembunuhannya dihukum mati. Pembunuhnya dihukum mati. Surah yang ni qisas lah. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim. Jadi siapa-siapa keluarganya dibunuh, dia boleh pilih diat ataupun bunuh balah dah, qisas. Bunuh balah matilah. Okey. Wali orang yang dibunuh boleh memberi maaf kepada pembunuh hingga terbebas dari qisas dan diat darinya. Asal-asal dia ialah hukum bunuh balah, tapi tu bukan pemerintah, bukan hakim. Tapi yang boleh menentukan dia ni sama ada hukum bunuh ataupun bayar diat ialah keluarga si mati. Namun mereka boleh berdamai dengan selain diat, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman qisas. Itulah. Tapi kalau tak sengaja tu yang lain pula ni dikira sengaja dah. Okey, syarat-syarat wajib qisas. Ni dia.
Untuk menjatuhkan hukuman qisas diperlukan syarat-syarat berikut. Pertama, ada unsur kesengajaan. Maksudnya kesengajaan pelaku untuk membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang boleh menghilangkan nyawa. Baik berupa benda tajam maupun benda lain yang secara umum boleh digunakan untuk membunuh. Jadi sengaja, unsur kesengajaan itu. Benda tajam atau benda yang logik ni matilah orang tu guna benda tersebut bedil ke gapo nak nanya. Ataupun racun ke gapo dah. Okay, yang kedua, pelaku pembunuhan telah mukallaf. Maksudnya pembunuh telah baligh dan berakal. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa qisas tidak boleh dikenakan pada pembunuh yang masih kanak-kanak maupun gila. Begitu juga orang yang hilang akalnya kerana suatu sebab yang dibenarkan. Dalil mengenai hal ini sudah sering dijelaskan. Jadi kena kira balik lah, bukan balik ni umur sekolah dah, bukan maksudnya bawah 18 tahun, setengah-tengah dia kira juvana dah. Tapi apabila dia dah besar dan dia telah balik 15 ke apa, kira balik lah. Dia sepatutnya dia kenakan hukuman balas lah. Macam cerita bunuh bakar dah, ditapih dia, kelupur dah. 6 jahanam dah. Okay, yang tiga dah, adanya kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Rujuk Bidayah Mutazahid, Al-Kafi, Al-Bada'i, Ibnu Abidin, Takminah Al-Majmu', Nihatul Muhtash, Al-Bughni dan Al-Misraf. Adanya kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Syarat ini masih dipersihkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad Asy-Syafi'i dalam salah satu versi pendapatnya menyatakan bahawa orang dipaksa untuk membunuh tidak berhak untuk dikisas, merujuk pada hadis Inna Allah tajawaza an ummatil khata'a wa nisyan wa mastukrihu anih. Sungguhnya Allah maafkan perbuatan umatku yang dilakukan kerana kekeliruan atau lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan dari Ibn Majah dan lainnya telah disebutkan sebelumnya. Jadi kena paksa ni sama ada bunuh dia atau dia kata kalau untuk bunuh orang ni, aku bunuh anak muka macam-macam ugut tel dah ni kan. Jadi ugut tel gitu, dia kira bukan bunuh dengan bunuh dengan sengaja juga lah. Dia pergi pada bunuh dengan tak sengaja. Gitulah. Mereka mengatakan orang yang dipaksa sama dengan alat yang ada di tangan orang yang memaksa. Dan ini boleh dikategorikan sebagai paksaan yang tidak boleh dihindari. Dengan demikian keadaannya sama seperti ketika si pemaksa melempar alat tersebut hingga mengenai korban dan membunuhnya. Seolah dia guna alat. Jadi orang tengah ni, dia kata, mu tembok. Dia tak akan tembok kepala mu dah. Jadi dia terpaksa tembok. Jadi gitulah contohnya. Jadi macam alat dia tu lah. Sementara di sisi lain, Imam Malik dan Ahmad Asy-Syafi'i dalam versi pendapat keduanya. Dan Ja'far dari kalangan murid Abu Hanifah menyatakan bahawa orang yang dipaksa membunuh tetap wajib dikenakan qisas. Bunuh balas juga dah. Alasan mereka orang yang dipaksa membunuh korbannya dengan sengaja dan secara zalim, sewenang-wenangnya, tanpa alasan yang benar, itu sejatinya adalah untuk keselamatan dirinya sahaja dari ancaman orang yang memaksanya, sehingga statusnya serupa dengan ketika ia membunuh korban kerana kelaparan. Statusnya serupa dengan ketika ia membunuh orang lain kerana kelaparan agar ia dapat memakannya. Atau orang yang memilih membunuh orang lain daripada orang yang memaksa tersebut akan membunuhnya. Jadi ada pendapat lain kata menunggu kembalas juga. Kisah juga. Dan dikira pembunuhan macam sengaja juga. Kerana dia ni baik mati orang lain daripada dia. Sepatutnya biar mati dia lah, daripada orang muslim lain. Gitulah tak. Terkait dengan pendapat kalangan pertama yang mengkategorikan pembunuh sengaja di bawah paksaan orang sebagai paksaan yang tidak boleh dihindari, kelompok kedua menyatakan bahawa itu tidak dibenarkan kerana ia masih mungkin untuk menentang atau menolaknya, dan ia juga memiliki pilihan antara membunuh dirinya sendiri, dibunuh oleh orang yang memaksa, atau membunuh orang lain, sehingga tidak boleh dikatakan bahawa ia tidak memiliki pilihan sama sekali. Ini pendapat kedua kata sepatutnya tidak boleh buat alasan kerana paksaan. Pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan pendapat yang terakhir lebih jelas dan lebih tepat kerana pemaksaan itu berupa ucapan bukan tindakan. Pendapat ini menurut saya dikuatkan oleh hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkait dengan fitnah dan huru-hara yang menewaskan Uthman bin Affan, ia berkata, aku bersaksi bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, innaha satakunu fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu khairun minal mashi, wal-mashi khairun minal sa'i. Sesungguhnya akan terjadi fitnah, yakni huru-hara, di mana orang-orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berlari. Uthman bertanya, menurut anda, bagaimanakah jika ada orang yang memasuki rumahku dan mengacungkan tangannya kepadaku untuk membunuhku? Nabi SAW menjawab, kun ka ibni Adam,
kun kabni Adam. Bersikaplah seperti anak Adam. Hadis sahih hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan yang memasukkan dengan anak Adam yang berkata kepada saudaranya, seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, sungguhnya jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5, ayat 28. Jadi, Nabi SAW suruh Uthman bin Affan ni bertindak seperti Habil dia. Iaitu dia tidak mahu angkat tangan, balas balik Qabil yang ingin membunuhnya dia. Nabi suruh dia jadi macam Habil dia, bukan Qabil dia. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang Uthman untuk balik merentangkan tangannya dan mencegah orang yang ingin membunuhnya. Dengan demikian mencegah membunuh orang lain yang tidak mengusiknya ketika dipaksa untuk membunuhnya tentu lebih dilarang lah. Diri sendiri pun kita boleh terkobeh daripada orang lain, baik gitu kan. Wasiat senada dipesankan oleh Nabi SAW kepada Abu Zar agar ia mengasihkan diri apabila manusia telah saling bunuh-membunuh. Dan hendaknya tidak ikut mengangkat senjata hingga beliau bersabda kepadanya, walakin in khashita ay yaru'aka syu'a'us sayfi fa'alqi tarafa ridaika ala wajhika hatta yabu'a bi ismihi wa ismika. Namun jika kamu takut akan kelihatan pedang, maka tutupkanlah ujung jubahmu ke wajahmu hingga dia akan menanggung dosanya dan dosamu. Maksudnya biar dia bunuh kita pun daripada kita bunuh dia dah. Begitulah, kita tak usah bunuh sesama Muslim. Hadis sahih hadis Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan Ibn Hibban. Jadi sininya nak kait dengan ni tak, bukan tak boleh pertahankan diri, tapi nak kait dengan kalau kita siapa nak bunuh orang lain kerana orang paksa nak bunuh kita, bukan dia kita, dia bukan dia. Baik kita terbunuh daripada kita membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang itu sajalah hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.